Oke, salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Muhammad Aziz Shah dan rakan-rakan sekalian. Kami akan membentangkan tentang implikasi terhadap pengecilan budaya ghetto mempengaruhi peningkatan kadar jenayah. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, yaitu saya sendiri, Edley James, memegang kad matriks di 2021-209-8722, dan juga rekan saya, yaitu Muhammad Farizan, memegang kad matriks di 2021-8702. Oke, kita akan masuk kepada bagian pengenalan. Dewasa ini kejadian jenayah yang berlaku amat membimbangkan semua pihak dan ia berterusan menjadi perbincangan dan perbahasan dalam bidang yang berkaitan oleh para akademia, profesional dan pihak yang terlibat dengan pembangunan. Kehadiran tingkah laku yang berbeza dengan nilai kelas pertengahan boleh dilihat sebagai semakin berkurangan kawalan sosial melalui apa yang Wilson merujuk sebagai budaya pengecilan atau longgarnya kawalan sosial akibat berkurangan penguatkuasaan nilai-nilai konvensional. Satu hipotesis telah dibuat dan mendapati bahwa kemiskinan dan pengasingan kaum atau etnik mempengaruhi sejauh mana tingkah laku berbeza dengan nilai konvensional muncul dalam masyarakat yang seterusnya mempengaruhi mengawal tingkah laku jenayah. Oke, sekarang kita akan masuk kepada apa itu ghetto. Ghetto adalah bahagian dalam sebuah bandar yang menempatkan sebuah kumpulan minoriti dalam suatu masyarakat, biasanya atas sebab tekanan sosial, undang-undang, atau ekonomi. Istilah ghetto juga merujuk kepada kawasan bandar yang mempunyai kawasan kadar pengangguran yang tinggi, kadar jenayah yang tinggi, perkhidmatan perbandaran yang tidak mencukupi, dan juga kadar keciciran yang tinggi dari sekolah. Selalunya kawasan ghetto ini tempat yang miskin berbanding tempat-tempat yang lain dalam sebuah bandar itu. Sebab itu kawasan ghetto sinonim dengan kegiatan-kegiatan jenayah. Biasanya mereka mempunyai sistem keadilan sendiri mengikut cara mereka. Seperti kawasan bandar di Amerika Syarikat cenderung diasingkan mengikut kaum karena sejarah persempadanan semula, diskriminasi pinjaman gadai janji, dan juga undang-undang Jim Crow. Oke, kita beralih kepada sejarah ghetto. Terma ghetto berasal dari sebuah penempatan Yahudi di Cannaregio, Venice yang terbentuk sekitar 1516. Kawasan itu dipanggil ghetto berakar daripada perkataan tempatan ghetto yang berarti kilang menempa besi yang ada di sekitar penempatan tersebut. Ghetto dibentuk khas sebagai kawasan tempat tinggal orang Yahudi supaya tidak bercampur dengan masyarakat lain. Selain Yahudi, terma ghetto ini juga lebih umum diketahui penggunaannya terhadap penempatan orang-orang kulit hitam di Amerika Syarikat. Ia berkait rapat dengan sejarah pengasingan dan hak sivil komuniti Afrika Amerika. Dalam dunia yang semakin maju dan bertamadun hari ini, isu ghetto masih tidak berjaya ditangani karena komuniti kawasan tersebut masih dibelenggu oleh masalah ekonomi yang menjadi akar kepada pelbagai masalah sosial. Walaupun ada bandar yang sudah mulai menangani permasalahan tersebut secara perlahan, budaya ghetto sukar untuk dihapuskan memandangkan ia sudah sebati dalam masyarakat yang begitu sejak puluhan tahun lamanya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kesan-kesan terhadap pengecilan budaya ghetto mempengaruhi peningkatan kadar jenayah. Kesan yang pertama ialah kemiskinan. Hubungan antara kemiskinan dan kadar jenayah adalah suatu yang agak sinonim, di mana jurang sosial yang wujud antara golongan kaya dan golongan miskin bukan saja mewujudkan pecahan dalam kelas sosial, bahkan ia turut mendorong individu daripada kelas sosial bawahan untuk terlibat dengan kegiatan tidak bermoral seperti mencuri, merompak, dan juga memeras ugut orang awam bagi memenuhi keperluan diri mereka. Keluarga yang berpendapatan rendah lebih berisiko tinggi untuk terlibat dalam aktiviti jenayah berbanding dengan individu yang dilahirkan dalam kelas sosial pertengahan atau atasan. Secara amnya, tekanan kehidupan yang tinggi akibat daripada masalah pengangguran mendorong seseorang individu untuk terjebak dalam salah laku jenayah karena memerlukan duit untuk membeli keperluan asas seperti makanan dan minuman.
Oke, sekarang kita akan masuk kepada kesan yang seterusnya, yaitu ibu tunggal muda. Seorang gadis yang dibesarkan dalam budaya jalanan mungkin tidak mempunyai pilihan yang membolehkannya melakukan hal lain selain dari mengejar kehamilan. Dia sering tidak mempunyai keupayaan sepenuhnya untuk menilai akibatnya. Dia begitu tertindas dan terasing daripada masyarakat yang lebih luas dan nilai-nilainya, bahwa dia mungkin merasakan dia sihat dengan hamil dan menerima kebajikan serta perhatian yang lebih daripada orang lain. Selain itu juga, kehamilan luar nikah sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat ghetto ini. Hal ini menyebabkan ramai gadis yang di bawah umur menjadi ibu pada usia muda. Apabila mereka tidak mempunyai pengetahuan bagaimana untuk menjadi ibu dan istri yang baik, perkawinan mereka akan sering berakhir dengan perpisahan, dan yang lebih teruk lagi, kebanyakan bayi yang dilahirkan tidak mempunyai ayah. Kebanyakan ibu muda ini tidak peka dengan penjagaan anak-anak mereka, dan hal ini menyebabkan anak-anak mereka terbiar tanpa pemantauan. Anak-anak yang tidak dipantau dan dijaga dengan baik ini membesar dalam keadaan yang tidak sesuai untuk lingkungan anak. Dan apabila mereka membesar dalam keadaan yang seperti itu, mereka akan lebih terdedah kepada kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral seperti kegiatan jenayah, mencuri, merompak, dan sebagainya. Oke, seterusnya kita masuk kepada kesan yang ketiga, yaitu kemalasan remaja, di mana motivasi terhadap pelajaran yang rendah mendorong seseorang remaja terlibat dengan aktiviti antisosial. Dalam arti kata lain, remaja yang tidak menamatkan pengajian atau kurang komitmen terhadap pelajaran menyebabkan seseorang remaja mempunyai motivasi yang rendah untuk hadir ke sekolah serta tidak mempunyai aspirasi yang tinggi untuk menyerlah dalam bidang akademik. Oleh itu, motivasi yang rendah dalam pelajaran mendorong seseorang remaja untuk puting sekolah serta mula terlibat dengan aktiviti antisosial bersama rakan-rakan yang seusia dengan mereka. Satu kajian telah dijalankan oleh Brezina menunjukkan bahawa golongan remaja yang puting sekolah seawal usia 15 tahun lebih berisiko tinggi untuk terlibat dengan tingkah laku antisosial apabila meningkat dewasa dan lebih cenderung untuk melakukan kesalahan jenayah. Seterusnya, kesan yang keempat pula adalah pusat bandar, di mana pertambahan penduduk yang semakin pesat dan desakan hidup yang semakin meningkat mendorong kepada peningkatan perlakuan jenayah. Akibat daripada kemerosotan kualiti hidup menjadikan rakyat melakukan apa sahaja dalam memenuhi keperluan jaminan keselamatan hidup di bandar. Walaupun penduduk di bandar berada di perumahan komuniti berpagar dan berpengawal untuk meningkatkan tahap keselamatan, namun jenayah seperti rompakan, kecurian, ragut dan rompak masih lagi berlaku. Seterusnya, kesan yang kelima adalah kesejahteraan komuniti. Dalam tingkah laku ghetto ini, kesejahteraan komuniti dilihat sangatlah tidak baik. Masalah-masalah yang timbul ini menyebabkan kesejahteraan komuniti terjejas dan mengakibatkan kejadian jenayah dan salah laku devian meningkat di kawasan penempatan ghetto. Mereka dikenali sebagai individu kelas bawahan yang mengalami masalah kesukaran hidup, kemiskinan, gagal menjalankan fungsi sosial dan ekonomis dengan berkesan disebabkan oleh pelbagai penafian sosial yang seterusnya menyebabkan mereka tidak menerima peluang sosial untuk memajukan diri. Dan kesan yang terakhir adalah komuniti kulit hitam. Amerika Syarikat mempunyai sejarah gelap konflik perkauman antara orang kulit putih dan orang kulit hitam selama sekurang-kurangnya 3 abad. Hal ini kerana sukar bagi orang kulit putih di Amerika Syarikat untuk mengasimilasi orang kulit hitam, sebabkan kedatangan awal orang kulit hitam ke Amerika Syarikat hanya sebagai pekerja hamba, sehingga terbentuklah minda orang kulit hitam sebagai warga kelas kedua yang menjadi satu sikap dalam stratifikasi sosial di Amerika Syarikat. Sebagai contoh, kes yang berlaku terhadap seorang kulit hitam bernama George Floyd di Amerika Syarikat.
Kesimpulannya, komuniti tersisih yang tidak dibantu akan terkeluar daripada kehidupan majoriti dan terlepas peluang sosial untuk memajukan diri yang seterusnya mampu membiakkan pelbagai aktiviti antisosial dan jenayah dalam sebuah masyarakat serta mampu mengancam pertumbuhan ekonomi negara. Itu sahaja pembentangan kami pada kali ini. Sekian dan terima kasih.